So we copy the created database. Jadi nama dia class nanti kan. Ulang lah. Okay, created sort file. Okay, this one the first one. Okay. This one kita akan copy dah. Kita drag dulu lah. Okay. Kita akan take kat siap lah. So maksudnya database kita dah ada dalam ni. Saya buka, check juga. Enable, check lah database. So data dah ada. Okay. Okay. Yeah. So the first one aku mesti nak buat adalah kita try drag drop. Itu yang pertama. Okay. So to connect our database, kita kena gunakan yang bawah ni. The first one. Okay. So cuma bila kita nak add data source ni, kita kena tahu lah. Kita nak add. Okay. So the first one, kita go to our database. Nampak So kat bawah ni ada data source kan. So kita just click here and then click next, next, kan. And then create new connection. Okay. So yang ini dia just test password apa semua kan. Sebab kat sini we connect to our table. Tadi. We connect pada kita punya. So we must remember where we store it. Okay. So and then tak ada password itu semua and then kita test. Okay, so kira okay lah. So we can okay this one. Okay, dan kita just letaklah tengok mana connection dia. Tak ada apa-apa. Kita ni. Oh. Gila, patutnya kita tak payah copy. Dia boleh create copy untuk kita sendiri. Okay. Dia juga kan sini. Kita try tengok dia override tu macam mana. Dan kita nampak dia akan override. Okay. Dia tak ada masalah lah. Kalau kita tak copy pun maksudnya tak ada masalah. Boleh copy kan. Kita tak apa, kita boleh override juga. So, kejap lagi kita check juga. Okay. So, kita akan overridekan dia. And then ni, yang ni nama ni kita kena ingat. Sebab kita akan play around dengan nama ni. So, kita copy lah nama ni. Tak lupa. And then next. Okay. So, kita akan tengok berapa banyak table kita ada. So, klik table view ni kalau kita tak klik pun tak apa. Kita klik je. Sebab after all kita tak ada apa-apa. Okay. Then kita finish. So, once we finish that. So, kita akan ada data set. Okay. So, kat sini lah kita akan dapatkan kita punya data. Okay. So, when we want to play around with our database, okay. So, ada beberapa ini namanya yang kita perlu ada lah kat bawah. So, kalau kita tengok kat kita punya toolbox ni, okay. So, kita ada toolbox about data. Right. Okay. So, this one, should I take it first? Or should I? Ya, Macam saya nak keluarkan, saya kembali pun. Oh, kita dah ada kat sini. Wah, betul. Dan saya keluarkan kat bawah ni. Keluarkan kat bawah ni. Okay. Sama. Di start saya lupa. Okay, dah ada. So, macam ni. Kita try. Okay. So, type of data set, kita nak connect lah. Kita punya yang ni. Okay, kita okeykan dia. So, kita dah ada data set. Okay. Data set, kita akan play around with data set lah. Dia dah connect dengan data. Okay. So, should we connect by data source? Dah lupa dah, ikutan dia. Okay, tak apa.
And then kita try connect dengan kita punya source lah. Okay. Source kita. Kita bagi source kita tak connect dengan dia semua. Tengok. Oh. Kita bagi source. Tentang dia ni begitu. Okay. Okay, saya dah ingat. Kita lupa. Ini mungkin kita boleh delete So, ini kita delete dulu. Baru saya ingat. Okay, so cara kita nak populate, cara mudah. Kita pergi ke bawah ni. So, kalau kita tengok ada macam ni kan. Sebenarnya ada dua cara untuk view. Okay. Satu dia grid. Okay. Satu lagi dia dalam bentuk apa orang kata detail. Okay. So, kita tengoklah apa beza dia. Okay. So, kalau kita ambil grid. Okay. Jadi kita ambil grid. Betul betul lah. Kita nak drag dulu. Okay. So, kalau kita ambil grid, dia akan keluar macam ni. So, dia akan createkan semua tu. Ini yang saya nak tunjuk. Akhirnya tengok. So, apa gunanya benda ni? Kan kita dah ada data tadi. Kenapa kita letak data? Sebab ni, sebab kita nak test. Bila kita select, kita dapat tak view data itu? Kalau kita dapat view, maksudnya kita punya data tak ada problem. Okay. So, kita try. So, dah drag sekali je. Okay. Yang ni grid view. So, grid view. So, maksudnya kita boleh view kita punya data. So, kita boleh run. Okay. Kita boleh run. Kita nak run. Macam mana nak run? Oh, first time run. Macam lama. Ini saya ingat. Baik, tak terlupa. Masih ada lebih. Okey. Jadi. Nampak So, connected lah. Maksudnya, sebab kita boleh view data kita kan. So, kita just drag je. Simple je. Okay. Nak test connection, nak create connection, very simple. Just add your data set and then drag it out. Okay. So, selain daripada kita pakai apa ni namanya? Ni apa nama dia tadi? That's grid view kan. Okay. So, kat bawah ni ada lagi satu dot. Okay. Yang kita boleh jadikan dia sebagai detail. Okay. So, detail ni maksudnya, bila kita drag, dia akan keluarkan kita punya column. Maksudnya kat sini lah kita boleh update. Okay. So, kita boleh okay. Kalau kita kat sini. Okay. So, by right, whatever yang kita keluar kat sini, the current data ni kita tengah view, kita akan nampak juga kat sini. Okay. So, kita try kat sini. Ini bila kita tekan the next ni kan, dia akan tukar data dia. Itu maksudnya, kita punya grid view pun keluar ni. Okay. Sebab kita tengah view yang sekarang. So, kalau kita klik yang tu, nampak tak? Dia akan update. Okay. Kedua, satu. Dua, satu. So, kalau kita nak tambahkan, okay. So, what we need to do here is, kita just klik here. So, dia akan update. Okay. Yang nombor ni dia tak kisah. Sebab kejap lagi dia akan updatekan. Tapi ada cara lah. So, kat sini kita boleh masukkan. So, kat sini kita boleh masukkan data so, kita boleh masukkan DST. Jadi, ikutlah apa-apa kan. And then, kita ni, so, kita akan data dia. So, okay, so what we can do here, after kita dah ni, kita save balik. Jadi tak? Okay, kita add balik. Okay. So dah add, kita save balik. Save all the data. Okay. Tapi dia ada kekurangan. Jangan terkejut lah. Maksudnya, kalau kita refresh, okay, kita refresh, hopefully, the data is still there. Okay. Nampak? Kalau kita refresh, data dia hilang. Kenapa data dia hilang? Okay. So, jangan risaulah kalau data hilang. Sebab bila you run your project, okay, this is your actual database. Database you yang sebenar. Okay. So, bila you run you punya project, dia akan pergi kepada bin.
Okay? Dalam bin ni ada debug. Kan? So dia ada balik database kat sini. Faham dia akan create duplicate database. Dan setiap kali you run, dia akan copy the original database. Okay? So kalau kita nak check data tu masuk ke tak, apa kita boleh buat adalah kita add macam tadi. Okay? So add a new one. Okay? So CSV. Apa-apalah kan. Dan dulu. Okay? So we add this one. Add. Okay? Then kita save. So once kita save, okay? Kalau kita tengok dekat our original database, okay? So debug tu dia akan macam bila kita compile dia masukkan a new fresh of database lah. So kalau kita tengok yang original, dia tak bertambah. Okay? Yang original, yang ni yang kat luar. So kalau kita tengok yang original, dia tak bertambah. Okay? Tapi kalau kita tengok yang debug mode, dia akan bertambah. Sebab kita dah save lah. So dia akan bertambah. Dia dah bertambah kat sini. Okay? Tapi masalahnya, dia sebab tu debug mode. Okay? So, tapi masalahnya, bila kita refresh atau kita rerun ya. So bila kita refresh, tadi kita nampak dia dah masuk kan. So bila kita refresh, data tu akan hilang balik lah. Sebab dia append balik daripada the original copy yang tak bertambah tadi. Sebab tu dia hilang. So don't worry lah. Bukannya data you tak masuk. Maksudnya kalau you nak check, you kena check tu kita. Itu yang susah nak dissolve kan. Sebab kita run. Okay. Unless you create multiple debug dulu. Maksudnya once you dah compile, you dah run, you bring it out. And then you test. Baru data tu akan okay. Dia apa sangat ini? Okay. Tapi yang ini bukanlah apa yang kita nak belajar. Okay. Yang ini adalah orang kata macam mana cara nak memudahkan kita connect lah. Okay. Tapi untuk kita, apa yang kita akan belajar dalam this one, untuk kita, apa yang kita akan belajar dalam this one ni, kita akan belajar macam mana nak savekan dia. Okay. Yang proses apa semua tu, dulu lah kot, dah error lah. Okay. So we focus on the button yang kita perlu. Okay. So that, kalau kita perasan sebenarnya semua dah ada tau. Maksudnya dah ada first, dah ada back, dah ada previous, dah ada next, dah ada last, dah ada add, dah ada delete, dah ada save. Okay. Cuma kita perlu belajar macam mana nak buat button ni gini. Okay. Maksudnya kita tak boleh nak pakai kat sini. Tapi kalau kita nak pakai kat sini pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. Kalau kita nak tengok, sebenarnya bila kita drag macam ni, so itu to our software. Dia dah createkan untuk kita tau. Dia dah createkan untuk kita the basic. Tapi yang lain kita tak nampak. Okay. Jadi kita nak kata basic. So, okay. Nampak tak? Dia dah ada. Dan basically inilah jawapan dia. Dalam final you all lah. Especially. Okay. Bila dia kata create a save button kan. So this is the answer. Dah ada kat sini. Okay. Yang dia tunjuk macam ni lah. Cuma mungkin dia suruh tambah message box ke and all. Okay. So kita try tambah lah. Supaya dia unique sikit. Okay. And then from load pun kita, yang ni default lah. Yang ni dah ada kat default. Okay. So the first thing, okay, dah satu titik. How? Saya tahu. So kita boleh play around dengan delete and so on kan. Kita lihat tadi. So patutnya kita masukkan banyak sikit tadi kan. Alah, kenapa saya buka di sini? Okay. So by that, dah putih ya. Okay. Jadi, kita tambahkan lagi data. Jadi, itu pertama aku data saya masukkan. Okay, jadi data dia random lah. Jadi arah. Okay, dan kita ambilkan. Okay. Boleh aku
Okay. Okay. Check dulu. Okay. So, dia akan ambil daripada yang origin kat luar lah. Okay. Itu dah jadi nanti. Okay. So the first one, kita nak recreate all this button. Itu dia yang kita nak belajar. Okay. So how to recreate all this button. So the first one, the first one kita tengok yang load tadi. Okay. Okay. So this is how we load our data lah. So ini kita kena tahu lah. Okay. So biasanya dia default lah. Memang macam ni. Okay. So this is the first thing we need. Okay. Okay. So this is the first thing we need to know. And then the next one. Okay. So biasanya bila kita ada database, first thing kita nak buat adalah add lah. So tadi kan kita tekan button add, kita boleh add a new data. Okay. So untuk add a new data, kita kena create our own web button. Ni dia. Is it on common? Okay. So this one, kita tekan nama dia add. Okay. Okay. So rename our button. So matlamat button add ni, simple je matlamat dia. Dia nak sama macam ni. Dia nak bila kita bahasa ni dulu. Okay, bila kita tekan add dekat sini, ni add kan, dia akan jadi macam ni. So samalah kalau bila kita tekan dekat, itu je matlamat dia. Okay, untuk create manually, that is the purpose. Okay, so apa nama dia? So apa kita buat? Kita go to here. So, add tak ada lagi. So kalau kita tengok, okay, bila kita nak play around dengan this one, dia akan play around simple je. So ni dia dah ada tau. Cuma you kena tahu nak panggil library apa. Okay. So yang ini nama dia table. Okay. So bila kita tengok ni dia ada banyak kan. So always play around. Walaupun you boleh pakai ni kan, you dah ada binding navigator ni. Okay. Kalau you tengok binding navigator, you dah ada app. Okay. Tapi kita tak boleh pakai that button. Okay. Maksudnya you tak boleh pakai the shortcut lah. Maksudnya kita dah ada this one kan. Okay. Tapi kalau you click here, you will know the name of the button. Nampak tak? Okay. Sebenarnya boleh je kalau kita nak panggil this one. Add new item. Dia akan effect dia sama. Tapi itu bukan yang kita nak buat. Okay. Maksudnya, kalau dekat sini kan, kita dah tahu nama button tu apa kan. So instead of kita replace balik, okay, kita boleh je panggil this one. Jadi kita letakkan this function kat sini. Okay. Maksudnya kalau kita klik our button, kita juga klik this one. Ya, dok klik tu. Okay. So, apa lah? Ada nak shortcut. Dah. Click on, check on, click. Boleh. Kita nak invoke this button. Oh. Kita nak invoke our own button. Our own. Begitu. Ini ya. Lupa dah. Ada cek. Error juga. Ini juga. Itulah semua buktikan. Min dot. Okay.
Oh, kita. Ya. Jadi, ini. Di sini, gue ada dua. Dan ada ini. Ini. Ya. Hmm. Yang membaca dia. Tuh. Coba. Itulah. Mudah. 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 Oh, faham. Ya. Hmm. Ini banyak kita. Dua. Ini. Try. Lagi seminit. Kita try. Bisa berikut. Set. Apa? Oh, saya nak. Saya ada ni. Juga. Mana? Anybody? Ni aja. Set orang apa ni? Dah. Baru dah rekod. Okay. Macam mana saya nak buktikan ni semua? Hmm. Dot click. Dot click. Hmm. Perform click. Ah. Untuk ni. Okay. So, kalau kita tengok this one. Ini dia jadi Nanti dia seliput. Perform click. Okay. So, kalau kita tekan add. Dia akan add lah kan? Okay. So, the idea here kita nak buat kat sini juga. Okay. So, kita try update dulu this one. Okay. Add dia. Okay. So, the idea is kalau kita add kat sini. Nampak dia jadi. Okay. Tapi bukan yang ini yang kita nak buat. Okay. Maksudnya bila final nanti dia tak nak you play around dengan the navigator itself. Dia nak macam you assume benda atas ni tak wujud. Okay. So, to play around dengan database ni, the expectation is you know how to play around dengan binding source. So idea. Okay. So bila you play around dengan binding source ni simple je. Bendanya dah ada. Okay. Cuma you kena tahu what itu function yang kita nak execute lah. So dot. Okay. One. Okay. Yang ini akan based on whatever data you are binding. Okay. And then kita akan klik dot. Okay. So you akan tengok kat sini. Nampak So you akan ada function add. So ini yang kita nak. Okay. Itulah dia sebenarnya. Alamak saya delete yang tadi. Kita tekan salah. Okay. Ini. Okay. Alright. So maksudnya kita tak nak play around dengan button lah. Kita nak play around direct dengan whatever data we are binding to. Okay. Boleh tak kita check kat sini? Sebenarnya dia buat benda yang sama. Okay.
Ya. Kita tak. Ya. Maksudnya ni kita punya button, kita declare dia ada, dia wujud. Okay. Dan kita tengok kalau dia tunjukkan apa yang dia buat dengan button ni. Home. Okay. Kita tak yang lain. Ini lah. Navigator. Navigator at the new. Insert dan navigator. Kita nak tengok ini dia masukkan dalam kita punya apa tu, nama dia kat atas. Okay. The navigator. Okay. Kita nak tunjukkan kalau ada dia buat apa. Image dia, how dia image banding, dan name dia apa. Banding yang dia tag admin item. Kita ada. Ada tak? Oh, tak ada, tak tunjuk. Tak tunjuk dalam dia hanya tunjukkan benda tu wujud. It's okay. Tak semua dia tunjuk Okay. Itulah yang kita nak buat. So maksudnya untuk yang next one, katakan untuk save pun kita nak buat benda yang sama. Okay. Maksudnya you kena tahu macam mana nak buat manually lah. That's the idea of this. Okay. Kalau drag and drop senang. Maksudnya just drag, just drop there kan. So then okay. So save button tu kita nak dia jadi sama macam ni. Button save. Okay. So button save ni yang paling senang. Okay. Sebab button save dia tak ada cara lain dan dia dah define kat sini. Macam mana nak buat save. Ini kan. So you jangan invoke the button dekat navigator tu. Okay. You copy this one. This one. Okay. So this is what you want. Okay. So kita buat benda yang sama. Cuma instead of pakai that button, that apa, navigator kat atas, kita nak buat manually. Okay. So bila kita buat manually, kita boleh lah tambahkan kita kan. So mungkin kita boleh letak this box. Okay. Show. Okay. Kita kata so kita boleh letaklah komen kita dengan box kita sendiri. Okay. So kita try this one. Okay. Try juga this one. Dia banyak trying lah. Banyak macam. So semua button kat atas tu dia kena tahu macam mana nak buat menu. That is the idea. Okay. Tapi sebenarnya dia punya instruction pendek-pendek. Okay. Kalau kita tekan X, dah jadi. Okay. So kita nak buat, masukkanlah data. Boleh lah. Test dia. Okay. Lagi tekan save. So keluar message. Then masuk lagi. Oh sorry. Kita kena add dulu. Dah baru kita save. Okay. Alamak, saya masuk dari situ. Tak masuk kat bawah. Okay, it's okay. Nampak So bila kita dah add, dia akan ada yang baru dan kita akan save lah data. Okay. And then the next one apa lagi? Button yang kita buat. Add, save, dan delete. So delete one. Save that. Tinggal where is our kita tak. So the next one, kita kena buat lah. Semua data. Kita tukar kepada nama. So this is how you create manually everything. Okay. You just play around dengan kita punya binding. Okay. Ini button. We click here. So button delete kita nak buat apa? Delete dia nak remove. Kita jangan sikit lah. Ada tak contoh. Ada. Nah, sikit kan dia orang nak refer kat mana-mana. Kita buat manually. Delete dia panjang sikit, remove sikit. Okay. So bila you nak delete, you kena tahu ID apa yang you nak delete. Maksudnya, masa kita dekat sini kan, yang mana yang you nak delete. Kan sebelum nak delete tu, okay. Nak delete biasanya, maksudnya
Sebab kita ada banyak data ni. Okay. Maksudnya kalau you nak delete, you kena select dulu yang mana. Maksudnya kalau you sekarang 1 kan, maksudnya kalau you delete dulu 1. Okay. Kalau you select 4, okay, maksudnya you delete yang 4. You kan delete semua lah. Okay. So you kena remove the current. Okay. Yang mana yang tengah selected. Okay. So, untuk delete maksudnya kita kena tambahkan banyak tick ni. Okay. And then apa nama ni? First branding cross. Okay. Okay. So kat sini kita akan tengok apa yang kita boleh buat. So kat sini kita boleh kalau delete bukan delete. Kalau tak ada delete maksudnya remove data. So remove mana? Okay. So kalau kita tengok tadi based on yang kita pilih tu kan, maksudnya dia remove, dia ada banyak remove mana. So kita nak remove the current one yang kita tengah pilih. Okay. So kita katakan remove current. Okay. And then after kita remove current, and then kita kena buat benda yang sama. Yang berubah yang this one lah. Ini yang menyebabkan dia delete. Okay. Tapi selepas kita delete, kita kena save juga. So bila kita nak save, okay, kita buat benda yang sama. Kita updatekan juga kita punya. Okay. So selepas tu bolehlah kita masuk message macam okay. The data has been deleted. Right? So itu cara kita buat. Okay. So yang lain lagi simple lah. So the next one, apa lagi yang kita boleh buat? So yang belakang dah siap. So ada lagi 4 button. Sini. So kita kena create juga lah lagi 4 button ni. So the first one kita buat first. Okay. Salah pun. So this one kita buat ikut susulan dia. Apa nama dia? Move first. Mana dia? Okay. Apa nama dia? Kita tengok nama dia kat sini. Tak keluar. First. Keluar. Oh, sebab kita tak run. Okay. First lah. Okay. Dengan EU. Very good. Set. Okay. First ni untuk pergi, kalau kita dekat data yang last pun kita nak yang first lah. Okay. So this one. Simple je. Ni dot. Sama. Kalau dia dah mahir nanti, you akan tahu. Dia ada dekat binding source. So just go to your binding source. And then just choose. Dekat first. Move first. Right? Move first. Okay. Just enter the one. That is the only instruction. Okay. So maksudnya kalau kita run this one, so daripada sini pun you dah boleh agak kan. Kalau last dengan next pakai apa. Okay. So move first tu maksudnya kalau kita kat data yang keempat, kita tekan first, dia pergi balik yang first lah. Kalau kat 2 pun, dia balik first. Kalau kat 1, kalau kat 3, dia balik first. Okay. Itu je yang dia buat pun. Sama macam ni. Move first. So dia pergi kat first. Okay. So salahnya itu. So kita move first. Ikut susunan dia. So based on the design, dia akan pergi move back lah. So sama juga. Kita design. So kita create dulu lah all the design. Sekali kita ada berapa? 4. Okay. 4. So move first. Previous. Previous. This one. Okay. Dan ini kita bagi nama next lah. Kita katakan next. Ikut susunan yang atas. Dan ini kita bagi nama button. Okay. And then the last is ini kita bagi
bagi nama last. Ni soalan wajib final lah orang kata. Dan cara jawab dia memang macam tu. Cuma you kena tahu nama apa tu, apa tu nama the whole procedure. Maksudnya daripada dia punya declaration, okay. Button, last term lah. Okay. So, now kita startkan lah dia. So, untuk button tu dia, so sama juga. Dot, table, table, finding source, dot, so apa yang ada? Tengok lah. Kalau tidak, bila nak tengok kan. Apa yang sesuai. So, yang ini berkaitan dengan move juga lah. So move dah ada. So this one will be move next. Daripada sini pun kita boleh nampak logik dia lah. Kan? Okay. So after move next, kita nak pergi move back. Okay, private. So maksudnya bila kita nak jawab, okay, dia bukan setakat yang ini lah. Kita tahu the whole thing. Okay. And then what else? Ni. The next. So sama juga. Ni. Table. Source. And then so this will be move sorry, dah sebalik. This should be move next. Okay. This should be previous. Move previous. Move previous. Okay. And then the last one. Okay. Ini dot table. Dot move. Last. Oh, gitu kan space dia tak keluar bracket. Okay. So siap lah. Okay. So dah siap ni, boleh try. So sebabnya ni moving je kan. So tak ada apa-apa sangat lah. So just test our button. Okay, so move last, cantik, move first, cantik, move last, cantik, move previous, cantik, move next, cantik, previous, first. So jadilah. Siap-siap. Bawah buat. Okay. Okay. Ni. Okay. Buat dah. So, dia apa yang? Okay. Betul. Apa lagi? Nak. Okay. Add ada, save ada, delete ada. Okay. Add, save, delete. Pilih tu. Save, delete. Oh, last one. Ingat exit. Okay. So, maksudnya exit ada apa lah. Kan? Exit kita close everything lah. Okay. So, untuk exit simple. This one. Exit rasanya you all dah tahu kan. Exit tu yang macam kita buat untuk exit tu. Okay. Okay. Kadang-kadang soalan ada exit. Just buat. Exit. Okay. So that's the last one. So this one dia kita nak create tu. So edit simple je lah. So apa dah saya kan. So edit. We go to market. So we click this one.
So, untuk button exit, so button exit, kalau boleh lah. Okay. Kalau saya lah. Okay. Kalau button exit, simply macam ni je. Okay. Buka. Close. Okay. Kita akan exit. Kita dah. Itu je. Okay. Tak payah lah. Sama. Okay. So, siap lah. So, ni. Okay. Okay. So, sini, lepas kita dah view, kita dah add. So, kalau kita add, bolehlah add new one. Okay. So, kita masukkan tadi. Kita tekan. Okay. Kita add it. Kita boleh tekan. Okay. Select it. Okay. Kita try di yang tengah ni. One. Okay. Kita tiga hilang Then what else? Kita try to move around. Plus. Tiga. Yang ini tak ada. Boleh delete. Okay. Cuba. Apa? Oh, boleh kita tekan delete. Oh, kita tekan remove current. Tak ada value kat current. Tak ada value. Tadi kan kita tak show value number one. So kita punya tu dah jadi. Okay. And then what else? Kita punya next lah. Dia. Okay. Jadi. Tak ada masalah. Dan kita punya kita dah set delete. Okay, delete kita jadi. Dan kita nak masukkan data yang baru. Add. Okay. Kita boleh masukkan lah. Okay. Sebelah tekan. Okay. Kita boleh tekan dia. Tekan. Okay. Kita dah save. Kita nak delete ini pula. Okay. Kita so, tak ada apa lah. Dia plus dia next. Okay. And then kita boleh itu je lah. Okay. So, ada soalan? Very simple. Very straightforward. Yang last ni very simple. Cuma dia akan complicated nanti bila kita discuss. Okay. So, ada soalan soal hari ni? Question for today?